Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Mursyid bin Zakaria, nombor metrik 060766 dan kami dari kumpulan yang ketujuh. Dan insya-Allah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk, iaitu pemikiran dan perjuangan dakwah Hamka. Okey. Di alam Melayu, seorang tokoh yang bernama Hamka adalah ulama kontemporari yang cuba untuk mendidik umat. Selain sebagai pemikir, Hamka juga adalah seorang ulama, intelektual, pendakwah, pendidik, sastrawan dan juga pentadbir yang hebat. Beliau bukan sahaja telah memberikan sumbangan multidimensi kepada pembinaan, pelestarian, pemerkasaan dan pembangunan umat, tetapi juga telah meninggalkan legasi yang amat bernilai sebagai inspirasi kepada umat dalam mendepani arus globalisasi. Pembentangan ini bertujuan meneliti konsep pemikiran Islam dan pendekatan dakwah menurut Hamka serta kepentingannya dalam wacana kontemporari. Seterusnya, kita pergi kepada biodata Hamka. Nama penuh beliau Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka. Beliau dilahirkan di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia pada 17 Februari 1908 dan meninggal dunia pada hari Jumaat 24 Julai 1981 dalam usia 73 tahun. Beliau lahir dalam keluarga orang kuat agama, iaitu dari pasangan suami isteri Syekh Haji Abdul Karim Amrullah dan Siti Safiyah. Ayahanda beliau, Haji Abdul Karim, yang dikenali juga sebagai Haji Rasul, merupakan seorang ulama terkenal dan tokoh masyarakat serta seorang pelopor gerakan Islam iaitu Tajdid di Minangkabau. Manakala ibunya Siti Safiyah datang dari artis-artis berketurunan Minangkabau. Datuknya pula adalah Syekh Amrullah, juga tokoh yang hebat pada zaman masing-masing. Seterusnya, ketika beliau berusia 4 tahun, ibu bapanya telah berpindah ke Padang. Dari datuknya, Hamka sering mendengar pantun-pantun yang merakamkan keindahan alam Minangkabau. Beliau menghabiskan masa untuk bermain bersama rakan-rakannya di Danau Maninjau. Mengikuti tradisi anak lelaki di Minangkabau, Hamka belajar mengaji di surau berdekatan rumahnya. Ketika berusia 6 tahun, beliau berpindah bersama bapanya ke Padang Panjang, Sumatera Barat. Kakaknya Fatimah mengajarnya belajar membaca Al-Quran dan bacaan solat di Padang Panjang. Kemudian pada usia 7 tahun, beliau mula belajar di sekolah desa. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Irfan Izzuddin bin Ibrahim, nombor matriks 060728. Baiklah, saya akan bentangkan perkara berkaitan latar belakang pendidikan Hamka. Beliau lebih banyak berguru dari ayahnya, iaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Pada usia 8 hingga 15 tahun, beliau mula belajar agama di sekolah agama Al-Tawalib di Padang Panjang. Seterusnya bersekolah agama di Al-Tawalib di Padang Panjang. Antara gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabik, Syekh Ahmad Rashid, Engku Muda Abdul Hamid, Sultan Marajo dan Zainuddin Labai Al-Yunusi. Yang ketiga, beliau mendapat pendidikan di sekolah yang menggunakan sistem pendidikan tradisional atau klasik. Di situlah beliau mendalami ilmu fiqh, bayan, mantik dan lain-lain. Meskipun begitu, dalam keadaan sistem pendidikan yang klasik, beliau seorang pelajar yang tekun dalam menuntut ilmu. Yang keempat, corak pemikirannya semakin meluas menerusi didikan gurunya Engku Zainuddin. Beliau yang sering ke perpustakaan gurunya, maka disitulah beliau memvariasikan bahan bacaannya yang mana telah menambah ilmu pengetahuannya ke peringkat yang lebih tinggi. Contohnya, di situ beliau mendalami ilmu falsafah, Aristotle, Plato, Pythagoras dan banyak lagi menerusi pembacaan beliau di perpustakaan tersebut. Seterusnya, sifat dan kepribadian Hamka. Hamka merupakan seorang ilmuwan yang membina sendiri kemampuan ilmunya sehingga diiktiraf setanding dengan ilmuwan yang menerima pendidikan formal dari universiti terkemuka di dunia. Hamka diklasifikasikan sebagai ulama modern, menyebarkan ajaran Islam dalam bentuk penulisan, novel dan cerpen.
seorang tokoh yang multi talented. Dikatakan begini kerana beliau seorang tokoh yang mempunyai pelbagai kemampuan ataupun kemahiran. Dalam masa yang sama beliau seorang penulis ataupun penulis karya novel. Beliau turut bergiat dalam politik atas dasar kesedaran untuk membantu memperkukuhkan struktur serta berusaha untuk menyemai sistem politik dengan benih-benih keagamaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismat Afif bin Edwin. Pada video ini saya akan membentangkan mengenai pemikiran dan pendekatan dakwah Hamka. Hubung kait Islam dan dakwah. Islam menurut pandangan Hamka bererti penyerahan diri secara bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala dakwah merupakan peranan yang penting dalam Islam karena berfungsi atau memberi kemudahan serta dorongan tegaknya al-amru bil ma'ruf wan nahi al-munkar. Dakwah harus menjadi gerakan yang hidup dalam masyarakat muslim dan aktiviti dakwah ini mestilah berlangsung sepanjang hidup kita di dunia. Hujah Hamka terhadap tuntutan dakwah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah yang bermaksud, dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang, oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap wak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga, yakni dari melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hukum berdakwah. Hukum berdakwah menurut Buya Hamka bermula dari zaman terdahulu sehingga Nabi kita Muhammad SAW, seterusnya diteruskan oleh para sahabat dan tabi'in. Begitu juga hal yang sama diteruskan oleh khalifah kita, yaitu Umar bin Abdul Aziz, dan kewajiban berdakwah ini diteruskan kepada setiap kaum muslimin hingga akhir zaman. Dalil wajib berdakwah adalah dari surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan nikmat, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendoakan hidayat petunjuk. Kewajiban berdakwah ini ditujukan kepada semua kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terdapat dua bahagian kewajiban berdakwah, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Kewajiban berdakwah kewajiban fardu ain ini adalah kewajiban berdakwah kepada keluarga sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya yaitu manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Fardu kifayah pula adalah kewajiban berdakwah di saat kemungkaran bermaharajalela. Harus ada segolongan umat yang tampil untuk mencegah dan menjelaskan kebenaran itu. Kalau kita diam semasa kejahatan itu bermaharajalela, maka kita dikira sebagai berdosa. Pendekatan dakwah Hamka adalah melalui media massa. Beliau mengarang dan menulis serta menerbitkan majalah. Antara majalahnya adalah majalah pedoman masyarakat yang berisi dakwah. Misi dakwah yaitu aktif menggelorakan kesedaran perlunya kebangkitan kejayaan Islam dalam peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Serta dalam majalah itu juga beliau memperjuangkan politik umat Islam melalui Majlis Islam AIA Indonesia. Yang kedua adalah majalah Panji Rakyat Masyarakat, yaitu bertujuan untuk penyebaran tamadun dan ilmu selaras dengan perjuangan reformasi dan modernisasi Islam. Ini pula yang ketiga melalui Majlis Ulama Indonesia, yaitu sebagai pewaris para nabi.
sebagai pemberi fatwa, sebagai pembimbing dan pelayan umat Islam, sebagai gerakan Islatul Tajdid, sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar. Oke, implikasi dakwah Hamka. Hamka dikenali sebagai tokoh ulama kebangsaan di Indonesia dan juga antarabangsa. Beliau juga mendapat gelaran doktor kehormatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan ramai penyelidik yang menyelidiki karya-karya beliau disebabkan pemikirannya. Angkatan Belia Islam Malaysia juga berupaya untuk memperkenalkan pemikiran Hamka dalam program Jejak Ulama dalam bentuk seminar. Ianya bertujuan untuk kita menghayati perjuangan ulama sezaman dan dijadikan sumber inspirasi kepada generasi muda dalam hadapi tantangan pada zamannya. Oke, sekian saja daripada saya. Terima kasih kepada sahabat saya sebentar tadi. Nama saya Abdullah Hakim Ibrahim, nombor metrik 060737. Seterusnya kita akan sambung dari segi sumbangan Hamka. Sumbangan Hamka kepada perkembangan dakwah di Nusantara merupakan penglibatan aktif beliau dalam gerakan Islam. Beliau mentai gerakan Islam melalui gerakan Muhammadiyah. Gerakan usaha utama Muhammadiyah ialah menyediakan pendidikan alternatif berpaksikan keislaman kepada rakyat, khususnya kanak-kanak dan generasi muda. Selain itu, melalui gerakan ini, Hamka mengabdikan perjuangan hidupnya sebagai pendakwah dengan menggunakan pelbagai saluran seperti ceramah, kelas pengajian dan penulisan. Poin yang kedua iaitu politik dan pentadbiran. Beliau menjadi guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi Medan pada tahun 1909. Selain itu, beliau bertugas sebagai guru agama di Padang Panjang. Seterusnya, beliau menjadi pensyarah di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang pada tahun tersebut. Hamka juga turut bertugas sebagai rektor di Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan profesor di Universitas Mestapo Jakarta. Selain itu, beliau juga bertugas sebagai pegawai tinggi agama pada atas rantikan Menteri Agama Indonesia. Walau bagaimanapun, beliau meretak jawatan apabila dipaksa membuat pilihan antara jawatan atau perkhidmatan dalam masyumi. Hamka meneruskan kerja-kerja dakwah beliau dan tarbiyah dengan segala daya upaya beliau. Pada tahun 1975, beliau menerima jawatan sebagai Ketua Majlis Ulama Indonesia dari tahun 1975 hingga pada tahun 1985 kerana ketegasannya mendukung fatwa yang mengharamkan umat Islam mengikuti perayaan Natal di gereja. Yang ketiga ialah pendidikan. Sumbangan beliau dalam pendidikan telah memberikan sumbangan yang besar. Antaranya dalam ilmu sejarah. Walaupun tidak mendapat pendidikan dan latihan khusus dalam bidang sejarah, namun kajian beliau menepati kehendak disiplin ilmu sejarah yang membolehkan karya beliau dijadikan rujukan oleh para pengkaji sejarah. Antara karya sejarah yang ditulis beliau ialah Sejarah Umat Islam, Sejarah Islam di Sumatera dan dari Pembendaraan Lama. Seterusnya kita pergi kepada karya-karya beliau. Yang pertama dalam bidang kesastraan. Yang pertama ialah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Yang kedua ialah Di Bawah Lindungan Kaabah. Yang ketiga ialah Laila Majnun. Yang keempat ialah Mandi Cahaya di Tanah Suci. Yang kelima ialah Menunggu Beduk Berbunyi. Di dalam karyanya Tenggelam Kapal Van der Wijk, beliau telah meluahkan rasa duka citanya beliau terhadap sistem adat pepatih orang Minangkabau. Dan dalam adat pepatih ini, dia merasa ketidaksesuaian dengan Islam. Adat pepatih itu sendiri tidak relevan dengan agama Islam. Selain itu, dalam pepatih ini juga telah menyebabkan
keruntuhan rumah tangga ayah dan ibunya sehingga terpisah. Dan hasil daripada tulisan beliau lah beliau menulisnya tenggelamnya kapal Benwick, kapal Benwick, dan telah karya beliau juga telah diadaptasikan kepada sebuah movie yang bernama Tenggelamnya Kapal Benwick juga. Seterusnya daripada karya beliau dari segi politik, iaitu revolusi agama, negara Islam merdeka, Islam dan demokrasi. Saya tahu beliau ni menceburi bidang politik juga dan telah menghasilkan banyak lagi buku-buku dan politik. Yang ketiga iaitu sejarah umat Islam, ringkasan tarikh Islam dan sejarah Islam Sumatera, dan ayahku biografi, dan terdapat banyak lagi karya-karya beliau yang beliau telah tuliskan mengenai tentang sejarah. Okey, yang keempat itu tulisan beliau dalam Tafsir Al-Azhar, Syatibul Ummah, Tasawwur Moden dan Falsafah Hidup. Okay. Tafsir Al-Azhar ni tulisan beliau telah menulis tafsiran ni dalam penjara. So yang lain ni tentang falsafah hidup, iaitu mengenai falsafah. Syatibul Ummah iaitu masa beliau giat dalam gerakan Islam Muhammadiyah. Okey. Seterusnya kepada kesimpulan tentang Hamka. Maka tidak heranlah nama Abdul Malik bin Abdul Karim rahimahumullah, iaitu Hamka, julang kali disebut oleh tokoh-tokoh ulama, pendidik dan masyarakat dengan kehebatan beliau sebagai seorang ulama, ahli politik dan penulis Indonesia yang terulung dalam pelbagai bidang. Hasil karya beliau telah memberi impak yang besar kepada masyarakat dari segi kesedaran, nasihat dan bimbingan untuk menjadi seorang yang lebih baik dan berkualiti. Tafsir Al-Azhar yang mempunyai 5 jilid yang ditulis oleh beliau ketika dipenjarakan menunjukkan bahawa kecintaan dan semangat yang utuh dalam menyebarkan agama Islam. Dengan sikap beliau ini, ia telah menjadi sebuah contoh tauladan yang seharusnya menjadi contoh kepada seluruh Islam dan masyarakat. Melalui kecintaan beliau terhadap ilmu, terutamanya ilmu dan agama Islam, jadikan beliau seorang yang sangat hebat dalam berbagai aspek. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.